Reka bentuk aquaponik 2.5.3 bahagian 2. Selamat kembali. Welcome back. Bahagian kedua, cikgu cepat. Baik, kita masih dalam objektif pembelajaran yang sama iaitu 2.5.3 mengenal pasti komponen aquaponik, wujud buku teks muka surat 124 dan 125. Ini adalah kriteria kejayaan yang perlu dicapai pada hari ini. Lepas habis tengok semua video cikgu, ini apa yang awak kena capai. Yang pertama, awak kena boleh menyenaraikan 6 komponen aquaponik sambil pejam mata. Jangan tengok buku, senaraikan ke 6. Cikgu baru terangkan satu iaitu tangki ikan, ada lagi 5 berbaki. Yang kedua ialah untuk awak boleh untuk menyatakan satu fungsi bagi setiap komponen aquaponik. So ada 6 komponen, jadi awak kena terangkan setiap fungsi tu. Okey? Dan kita akan kembali merujuk buku teks 124 dan 125. Untuk yang video bahagian 2 ni muka surat 124 sahaja. Baik. Dalam video bahagian 1, cikgu dah terangkan berkaitan dengan tangki ikan. Ini adalah 2 komponen yang cikgu akan terangkan dalam video bahagian 2 iaitu bekas tanaman dan media tanaman. Okey, komponen kedua dan komponen ketiga ialah bekas tanaman, grow bags dan media tanaman. Baik, awak perasan ada banyak highlights dan banyak warna dalam highlights yang cikgu dekat dalam video ni. Jadi ini adalah kata kunci dia. Baik, untuk highlights yang warna kuning ni, ini adalah fungsi. Jadi awak kena hafal yang kuning ni lah. Warna lain pun kena hafal juga. Yang hijau adalah menunjuk kepada jenis ataupun contoh. Dan yang biru adalah untuk cikgu terangkan berkaitan dengan ciri ataupun kriteria bagi komponen tersebut. Okey. So, okey, ingat kuning fungsi, hijau jenis adalah contoh, biru adalah ciri ataupun kriteria. Baik, kita masuk kepada komponen yang kedua dalam reka bentuk sistem aquaponik iaitu bekas tanaman. Nama pun nak tanam tanaman, maka kita kena ada bekas. Jadi apa fungsi bekas tanaman ataupun grow bags ni? Ialah sebagai tempat untuk menanam tanaman. Okey, namun begitu untuk sistem aquaponik yang menggunakan sistem pasang surut, ebb and flow, dan juga sistem yang menggunakan sistem kitaran iaitu seperti sistem NFT, grow bags ni juga, bekas tanaman ni juga mempunyai fungsi yang kedua iaitu proses pengawalan air. Okey. Fungsi kedua ni, proses pengawalan air ni hanya untuk sistem yang menggunakan kitaran ataupun pasang surut sahaja. Bagi aquaponik yang menggunakan sistem takungan seperti contoh reka bentuk aquaponik sistem rakit, fungsi ni tidak diguna pakai. Maksudnya dia tidak berfungsi sebegini. Fungsi kedua ni hanyalah untuk sistem aquaponik pasang surut dan kitaran sahaja. Okey. So ada 2 fungsi. Yang pertama tempat untuk menanam tanaman. Yang kedua adalah proses pengawalan air untuk sistem aquaponik, sistem kitaran dan pasang surut. Baik. Apa contoh bekas tanaman yang boleh digunakan? Antara contoh bekas tanaman yang boleh digunakan ialah ini. Bekas plastik ni. Yang kedua adalah ini. Pipe PVC. Pipe PVC ke? Pipe. Okey. Dan apa-apa sahaja benda yang selagi mana dia membawa fungsi sebagai tempat untuk menanam tanaman. Contoh, nanti awak kena buat projek aquaponik ni. Dan bila awak nak buat projek aquaponik ni, awak tak jumpa tempat nak beli pipe. Tapi awak tahu kat rumah awak ada botol air. Botol air boleh digunakan sebagai bekas tanaman. Sebab selagi mana dia boleh berfungsi sebagai tempat untuk menanam tanaman. Contoh, awak tak ada botol air. Kat rumah ada banyak tin biskut tak segi, tak sing tu. Tin biskut. Biskut Juli ke, biskut Manci ke. Awak nak guna yang tu, boleh. Sebab dia boleh untuk dijadikan tempat untuk menanam tanaman. Apa lagi? Contoh, cikgu saya tak ada botol plastik. Saya tak ada tin biskut. Saya ada botol minyak. Boleh. Tapi kena buang dulu. Kena cuci dulu lah minyak tu. Okay. So, apa-apa sahaja bahan yang selagi mana dia membawa kepada fungsi sebagai tempat untuk menanam tanaman, maka dia boleh dikategorikan sebagai bekas tanaman. Okay. Dalam buku teks ni, dia menerangkan tentang jenis dan contoh sifon. Sifon ni biasanya digunakan dalam sistem pasang surut, ebb and flow. Dan dia ada antara jenis-jenis sifon yang ada adalah launching sifon yang digunakan dalam ebb and flow, U-sifon dan sifon terapung. Okay. So, selesai penerangan berkaitan dengan komponen kedua dalam reka bentuk aquaponik iaitu bekas tanaman. Cikgu akan masuk kepada komponen ketiga dalam reka bentuk aquaponik iaitu
media tanaman. Awak pun dah tahu, aquaponik merupakan gabungan antara aquakultur dan hidroponik. Hidroponik adalah kaedah penanaman yang tidak menggunakan tanah. Apabila tidak menggunakan tanah, dia memerlukan sesuatu bahan asing, bahan lain yang dikenali sebagai media tanaman untuk menyokong tumbuhan. Maka ini adalah penerangan berkaitan dengan media tanaman tersebut. Apa fungsi media tanaman? Fungsi media tanaman ialah sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Tanaman yang tidak ditanam dengan menggunakan tanah dan ditanam di dalam air, dia perlukan sesuatu supaya dia boleh berdiri tegak. Sebab air dia tidak menyokong tanaman tu. Dia lah macam awak celup straw dalam air, straw tu dia boleh terapung. Dia boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini. Straw tu. Ni contohlah. Jadi perlukan something untuk bagi straw tu duduk kejap, tak bergerak. Sama juga dengan tanaman. Kalau awak sekadar letak tanaman tu, letak pokok kangkung dekat atas air, dia pun tumbang. Jadi perlukan sesuatu untuk pastikan kangkung tu boleh berdiri tegak. Jadi ini adalah contoh-contoh media tanaman yang boleh digunakan dalam sistem aquaponik dan juga sistem hidroponik lah. Yang pertama adalah batu kerikil, rock wool, perlite, hydroton. Biasanya dalam sistem komersial akan menggunakan hydroton. Sebab hydroton ni dia boleh serap air dan dia akan sentiasa kekal lembap. Yang kelima adalah kokopit ataupun sabut kelapa. Baik, apa ciri media tanaman? Apa ciri media tanaman? Ciri media tanaman haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Jadi bila awak nak buat projek aquaponik nanti, bila awak nak pilih media tanaman, pastikan media tanaman yang awak pilih itu mempunyai ruang udara dan mempunyai daya tahan. Okey. Dan ada contoh-contoh lain juga, contoh macam air and flow. Contoh media tanaman yang digunakan adalah pecahan genting, batu kerikil, arang dan lain-lain. Okay, lain-lain tu mungkin yang ni lah. Untuk sistem NFT, media tanaman dia adalah rock wool ataupun kain flannel. Okay. Jadi selesai penerangan cikgu berkaitan dengan dua lagi komponen dalam reka bentuk aquaponik, iaitu bekas tanaman dan juga media tanaman. Pastikan awak hafal yang cikgu highlight warna kuning dan warna lain juga. Okey, kita akan bertemu dekat bahagian ketiga untuk cikgu terangkan 3 lagi komponen yang berbaki berkaitan dengan reka bentuk aquaponik. Okey, kita akan jumpa dekat bahagian ketiga. Bye-bye.